Bab ke-9, sabda Nabi SAW, ada kalanya orang yang disampaikan sesuatu hadis itu lebih mengerti, yakni tentangnya, daripada orang yang mendengarnya sendiri. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah daripada ayahnya, yakni Abi Bakrah, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya pernah Nabi SAW duduk di atas untanya dan ada seseorang yang memegang tali unta itu. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, "Hari apa hari ini?" Kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakan hari itu dengan nama yang lain. Terus baginda SAW bertanya, "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab, "Ya." Nabi bertanya lagi, "Bulan apakah bulan ini?" Kami diam kerana kami ingat baginda akan menamakannya dengan nama yang lain. Nabi SAW terus bertanya lagi, "Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Memang." Nabi SAW lantas bersabda, "Sesungguhnya darah-darah kamu, harta benda, dan kehormatan-kehormatan kamu adalah haram kepadamu, seperti haramnya hari ini, pada bulan ini, di negeri kamu ini." Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, kerana orang yang hadir ini boleh jadi dia menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti daripadanya, yakni tentang apa yang disampaikannya itu. Di bab ke-10, ilmu sebelum mengajar atau mengucapkan sesuatu dan sebelum beramal. Kerana firman Allah, "Ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah memulakan dengan ilmu, dan sesungguhnya para ulama itulah pewaris Nabi. Mereka mewarisi ilmu, yakni ilmu para Nabi. Sesiapa yang mengambilnya berarti dia mendapat habuan yang besar dan banyak. Dan sesiapa mengikuti sesuatu jalan dengan maksud mencari ilmu, Allah mempermudahkan untuknya jalan untuk ke syurga. Allah berfirman, yang bermaksud, yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Firman-Nya lagi bermaksud, tidak ada yang mengerti tentangnya kecuali orang-orang yang alim. Allah berfirman, bermaksud, mereka berkata, kalaulah kita dahulu mendengar atau berfikir, tentulah kita tidak termasuk di kalangan ahli neraka. Firman Allah bermaksud, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya, niscaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan belajar. Abu Dzar berkata, kalau kamu letakkan pedang yang tajam di sini, dia mengisyaratkan ke lehernya. Kemudian aku ingat, aku dapat menyampaikan lagi satu ucapan yang pernah ku dengar daripada Nabi SAW, sebelum kamu melaksanakan hukuman bunuh itu ke atasku, niscaya aku akan sampaikannya. Bersabda Nabi SAW, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ibnu Abbas berkata, kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang rabbani, yaitu hukama, golongan cendekiawan, fuqaha dan ulama. Dikatakan juga Rabbani ialah orang yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar.
Bab ke-11, ketentuan waktu oleh Nabi SAW untuk memberi nasihat supaya mereka tidak jemu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Katanya, Nabi SAW menentukan waktu untuk menasihati kami pada hari-hari tertentu, kerana bimbang akan timbul jemu pada kami. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW, baginda bersabda, permudahkanlah, jangan kamu susah-susahkan, gembirakanlah, yakni berilah galakan, jangan kamu meliarkan, yakni orang dengan sesuatu yang tidak disukai. Bab ke-12, orang yang menentukan bagi ahli ilmu hari-hari tertentu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah daripada Abi Wa'il, katanya Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, mengingatkan ataupun mengajar orang ramai pada setiap hari Khamis. Maka ada seorang lelaki berkata kepadanya, wahai Aba Abdurrahman, suka sekali aku kalau engkau mengajar kami tiap-tiap hari. Abdullah berkata, ketahuilah, sebenarnya yang menegah aku daripada berbuat demikian ialah aku tidak mahu membuatkan kamu jemu dan bosan. Sesungguhnya aku tetap menentukan hari-hari tertentu untuk mengajar kamu, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dahulu untuk mengajar kami, kerana baginda SAW takut timbul perasaan jemu pada kami. Bab ke-13, orang yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya, nescaya dia memberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman, beliau berkata, aku telah mendengar Muawiyah ketika berucap berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang Allah mahukan kebaikan yang banyak untuknya, niscaya dia akan memberikan faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Sesungguhnya saya hanya pembahagi, Allah lah yang memberi. Umat ini akan terus tetap dengan agama Allah, yakni yang betul. Tidak akan menjejaskan mereka orang-orang yang menentang mereka, sehinggalah datang hari kiamat. Itulah beberapa bab yang kita baca saat ini, ya. Ini bab sabda Nabi SAW, rubba muballighin aw amin sami'in. Jadi rubba di situ kita terjemah boleh jadi, ataupun ada kalanya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan makna alangkah banyak ataupun banyak sekali. Tujuan Imam Bukhari buat tajuk ini, rubba muballighin aw amin sami'in, ada kalanya orang yang disampaikan sesuatu hadis itu lebih mengerti tentangnya daripada orang yang mendengarnya sendiri, yakni daripada aku. Apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk ini? Tujuannya ialah untuk menggalakkan, mendorong kita, menimbulkan rasa gemar, rasa lebih kita dalam menyampaikan ilmu itu, terutamanya ilmu Nabi SAW, yakni hadis-hadisnya.
Biar kita berasa ada kelebihannya, ada keutamaannya. Sebab apa? Sebab kita ingat begini, boleh jadi mudahnya ginilah. Seorang guru tu, gurulah kita kata, guru lah. Seorang guru tu dia mengajar, dia tak tahu lagi anak murid dia tu nak jadi apa dia. Boleh jadi lebih tinggi lagi daripada dia kan? Boleh jadi lebih tinggi lagi daripada dia, lebih cerdik lagi kemudiannya, lebih pandai lagi, lebih mengaji tinggi lagi daripada dia. Itu faedah mengajar. Jangan kita ingat kita sampaikan sebanyak tu juga orang terima. Tak mesti lah gitu. Ada kalanya kita bagi sebanyak tu, hak terima dengan kita tu dia Allahnya, dia pandai prosesnya, sehingga jadi meluas ilmu kita. Sabit dengan kita juga, sikit sebanyak boleh kita juga. Jadi itulah Nabi SAW kata di sini, ada kalanya ataupun alangkah banyaknya orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada orang yang dengar dia sendiri hari ni. Kamu tak usah fikirlah kamu faham molek kau tidak faham molek kau, asalkan kamu ingat je perkataan aku tu, ucapan aku tu, ingat molek hak tu, sampaikan. Akan adalah orang-orang lain akan datang, boleh jadi yang lebih memahaminya, lebih dapat menghayatinya, bahkan lebih daripada kamu sendiri, boleh dapat memperluaskan maknanya daripada kamu sendiri. Itu maksud Nabi SAW. Dia kira, jangan kira hotline ni. Mungkin hotline ini kita mengajar budak-budak, kita kata setara mana sangat, belah-belah unggah, belah-belah main gitu. Tapi jangan fikirlah ni, fikir akan datang. Hak akan datang tu kita tak tahu lagi. Itu memberi semangat kepada kita untuk nak mengajar. Sebab apa kita ingat, orang yang kita ajar tu walaupun pada hari ni nampak kurang daripada kita, boleh jadi suatu hari nanti dia akan lebih daripada kita. Satu. Yang keduanya, dia akan memanjangkan usaha dan amal kita. Jadi tidak putus amalan kita dengan sebab dia. Kalau dia ajar, kita ajar sepatah, dia sepatah kepada orang lain pun banyak dah. Kalau kita ajar sepatah, dia boleh buat keluar 10, banyak lagi. Jadi untung, tak ada rugi. Tak ada rugi. Itu dah ceritanya di sini. Perkataan aw'a, lebih mengerti ataupun lebih ingat lagi, lebih mengerti ataupun lebih kuat lagi dapat menghafal daripada orang yang mendengar. Ada dua makna. Lebih mengerti itu kadang-kadang kita kadang-kadang kita faham hak ni satu je, orang lain lebih lagi. Kalaulah dia tu jenis orang yang dalam pengetahuan dia, kemudiannya daripada hak asas dia tu, dia boleh kembangkan lagi. Itulah. Sebabnya manusia ni dia ada macam-macam. Sebab itulah Nabi SAW bagi galakkan begini, dia ada macam-macam. Setengah orang tu dia mengaji ni, dia maksud dia hanya belajar, lepas tu buat amal sekat dia seorang dia. Ada juga lagu tu kan, mengaji, lepas tu boleh amal makan untuk diri sendiri, tak apa lah. Ni kira ada juga lagu tu. Ada juga orang yang belajar, lepas tu dia bakhil dengan ilmu dia tu. Dia tak saya ajar kat orang habis. Kalau dia ajar orang habis kat orang, jadi orang tahu rahsia, jadi lebih ramai lah hak serupa dia je. Tak ada lah kelebihan dia je. Jadi ada juga orang lagu tu. Ada juga orang yang dia tak berapa nak mengajar ni. Sebab apa? Sebab dia fikir orang ni tak layak berlaku. Orang kebanyakannya tak layak, tak pandai dengan ilmu dia. Ada juga dia tak simak, tak kena berlaku tu. Tiga-tiga tu tak kena. Belajar untuk setakat amal sendiri tak kena. Apa salahnya kalau kita belajar tu kita royak kat orang? Kalau orang tu amal, tidak rugi kita. Sebab itulah ulama kata, ni bukan hadis, ulama kata, al-ilmu yazidu bi infaqih, wal mal yanqusu bi infaqih. Ilmu semakin bertambah dengan kita membelanjakannya,